Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Saksi tidak setuju, wujud konspirasi jatuhkan reputasi Ebit Liu. Saksi pendakwaan Muhammad Fairuz Abu 37 menolak cadangan peguam bela di Mahkamah Magistrate di sini bahwa terdapat konspirasi untuk menjatuhkan reputasi pendakwa terkenal Ebit Liu. Beliau malah tidak pernah menyiarkan lagi hantaran berkaitan kes gangguan seksual membabitkan Ebit Liu selepas laporan polis dibuat oleh seorang wanita pada 7 Agustus. Beliau berkata demikian ketika pemeriksaan balas daripada peguam Ram Singh kepada Muhammad Fairuz pada perbicaraan hari kedua melibatkan Ebit Liu di mahkamah itu. Saya tidak setuju, kata Muhammad Fairuz ketika Ram mencadangkan bahwa menerusi isu itu di media sosial dan membuat pengaturan kepada wanita berkenaan untuk ke Bukit Aman bagi membuat laporan polis. Beliau dan Firdaus Wong telah berkonspirasi untuk merosakkan reputasi tertuduh. Sementara itu, ketika dalam pemeriksaan semula, pihak timbalan pendakwa raya Zahidah Zakaria meminta Muhammad Fairuz menjelaskan kenapa tidak bersetuju bahwa dia memainkan peranan aktif dalam kes berkenaan. Saya sebagai pemudah cara mangsa dan kemudian mencadangkan kepada mangsa untuk berhubung terus dengan peguam MRM, Matrikal Reverted Muslims, jadi saya hanya berhubung dengan wanita itu pada 26 dan 27 Julai 2021 sahaja, katanya. Muhammad Fairuz turut menjelaskan bahwa dia hanya hadir ke Bukit Aman sebagai memberi sokongan kepada wanita itu bersama suaminya selain memberi keterangan kepada pihak polis pada 7 Agustus 2021. Zahidah juga turut meminta penjelasan daripada Muhammad Fairuz bahwa beliau bersetuju membuat aturan bersama Firdaus Wong ke Bukit Aman untuk membuat laporan polis. Saya dan Firdaus Wong meminta peguam MRM untuk mendapatkan maklumat wanita itu dan suaminya agar dibelikan tiket kapal terbang yang saya maksudkan. Sebelum ini, perbicaraan yang berlangsung selama 4 hari bermula Selasa hingga Jumaat dikendalikan timbalan pendakwa raya Nur Aziza Muhammad, Muhammad Ilmami Ahmad, Zahidah, Adiba Saiful Bahri dan Nur Masrin Amalia. Ebit Liu pula diwakili barisan peguamnya yang terdiri daripada Ram, Kamarudin Muhammad Jingki, Timothy Daud, Kimberly, Ye Wan Chun dan Chen Wenje, manakala magistrat ialah Nur Ashraf Zolhani. Ebit berhadapan dengan 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual, membuat hantaran gambar dan perkataan lucu bermaksud mengaibkan kehormatan mangsa melalui aplikasi WhatsApp mengikut Section 509 Kanun Keseksaan. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Tajuk utama perbicaraan Ebit Liu bersambung pagi ini. Perbicaraan membabitkan pendakwa terkenal Ebit Liu berkaitan pertuduhan gangguan seksual di Mahkamah Magistrate Tenom memasuki hari kedua hari ini. Ebit Liu atau nama sebenarnya Ebit Irwan Ibrahim 37 tiba di perkarangan mahkamah kira-kira jam 10 pagi dengan menaiki kereta pacuan 4 roda berwarna hitam diiringi beberapa kendaraan lain. Perbicaraan hari pertama semalam membabitkan seorang saksi pertama pendakwaan yang juga pakar motivasi Muhammad Fairuz Abu. Perbicaraan ditangguhkan pada jam 4.30 petang semalam dan disambung pagi ini. Ebit berhadapan 11 pertuduhan gangguan seksual, yaitu membuat hantaran gambar dan perkataan lucu dengan maksud mengaibkan kehormatan agung seorang wanita melalui aplikasi WhatsApp yang didakwa berlaku di daerah Tenom di antara Mac hingga Jun 2021. Ekoran itu, Ebit Liu mengikuti Section 509 Kanun Keseksaan. Perbicaraan dilakukan di hadapan Magistrat Nur Ashraf Zolhani dan kes dikendalikan oleh timbalan pendakwa raya Nur Azizah Muhammad Ilmami Ahmad, Zahidah Zakaria, Adiba Saiful Bahri dan Nur Masrin Amalia. Sementara itu, Ebit Liu diwakili peguam Ram Singh.
Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Perbicaraan Ebit Liu. Perbelanjaan mangsa ke Bukit Aman ditanggung MRM. Tenom. Berita sepenuhnya, kos perbelanjaan mangsa untuk membuat laporan polis di Bukit Aman adalah tinggi, sebaliknya lebih munasabah jika laporan itu dibuat di daerah ini. Malah saksi pertama pendakwaan Muhammad Fairuz Abu 37 turut mencadangkan kepada mangsa agar membuat laporan di balai polis terdekat yaitu Tenom. Itu perkembangan hari kedua perbicaraan kes gangguan seksual membabitkan pendakwa terkenal Ebit Liu atau nama sebenar Ebit Irwan Ibrahim 37 di Mahkamah Magistrate Tenom hari ini. Dalam sesi pemeriksaan balas, Peguam Bela Ram Singh membangkitkan tentang kos perbelanjaan yang terpaksa ditanggung mangsa kerana membuat laporan polis di Bukit Aman memandangkan mangsa berada di Tenom. Namun, saksi memaklumkan kos perbelanjaan mangsa ke Bukit Aman ditanggung oleh sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO, Multiracial Reverted Muslim MRM. Kos perbelanjaan ditanggung oleh MRM, bukan sahaja kes-kes seperti ini, bahkan kes-kes lain yang dikendalikan oleh MRM. Malah beliau ada merujuk isu gangguan seksual kepada lawyer peguam MRM, katanya di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zolhani. Menurut saksi, beliau juga tidak pernah mencadangkan kepada mangsa untuk buat laporan polis di Bukit Aman, sebaliknya itu merupakan satu pilihan mangsa dan suaminya sebab ingin melindungi identiti serta keselamatannya. Jelas saksi, pihaknya sekadar mencadangkan agar laporan polis dibuat kerana beliau tiada kuasa untuk memaksa mangsa dan suami membuat laporan polis. Hantaran dalam laman Facebook yang dibuat oleh saksi dengan menggunakan nama Aki Fairuz Al-Jengkawi berkaitan pendakwa selebriti yang telah melakukan gangguan seksual kepada wanita telah menerima 10,000 likes, 2,200 komen dan 2,800 perkongsian. Hantaran itu dilakukan setelah Muhammad Fairuz menemani seorang wanita lain membuat laporan polis di Bukit Aman mengenai kes gangguan seksual yang didakwa dilakukan oleh Ebit Liu. Laporan polis pertama yang dilakukan itu mendorong saksi membuat hantaran dalam laman Facebook. Saya buat demikian setelah melakukan perbincangan bersama Firdaus Wong dan lawyer MRM bagi membantu wanita atau individu lain yang tampil ke depan mengadu tentang gangguan seksual yang berlaku kepada mereka. Selepas itu, saya akan serahkan aduan berkenaan kepada sayap wanita MRM yang dibarisi barisan kaunselor juga ahli psikologi dan asatizah atau agamawan, katanya. Kes dikendalikan oleh timbalan pendakwa raya Nur Azizah Muhammad, Muhammad Imami Ahmad, Zahida Zakaria, Adibah Zaiful Bahri dan Nur Masrin Amalia. Sementara itu, Ebit diwakili Ram dan Kamarudin Muhammad Cinki. Daripada Peguam Ram Singh kepada Muhammad Fairuz pada perbicaraan hari kedua melibatkan Ebit Liu di mahkamah itu. Saya tidak setuju, kata Muhammad Fairuz ketika Ram mencadangkan bahawa menerusi isu itu di media sosial dan membuat pengaturan kepada wanita berkenaan untuk ke Bukit Aman bagi membuat laporan polis. Beliau dan Firdaus Wong telah berkonspirasi untuk merosakkan reputasi tertuduh. Sementara itu, ketika dalam pemeriksaan semula, pihak timbalan pendakwa raya Zahida Zakaria meminta Muhammad Fairuz menjelaskan kenapa tidak bersetuju bahawa dia memainkan peranan aktif dalam kes berkenaan. Saya sebagai pemudah cara mangsa dan kemudian mencadangkan kepada mangsa untuk berhubung terus dengan peguam MRM, Multiracial Reverted Muslims, jadi saya hanya berhubung dengan wanita itu pada 26 dan 27 Julai 2021 sahaja, katanya. Muhammad Fairuz turut menjelaskan bahawa dia hanya hadir ke Bukit Aman sebagai memberi sokongan kepada wanita itu bersama suaminya selain memberi keterangan kepada pihak polis pada 7 Ogos 2021. Zahida juga turut
meminta penjelasan daripada Muhammad Fairuz bahwa beliau bersetuju membuat aturan bersama Firdaus Wong ke Bukit Aman untuk membuat laporan polis. Saya dan Firdaus Wong meminta peguam MRM untuk mendapatkan maklumat wanita itu dan suaminya agar dibelikan tiket kapal terbang yang saya maksudkan. Sebelum ini, perbicaraan yang berlangsung selama 4 hari bermula Selasa hingga Jumaat dikendalikan timbalan pendakwa raya Nur Aziza Muhammad, Muhammad Ilmami Ahmad, Zahidah, Adiba Saiful Bahri, dan Nur Masrin Amalia. Ebit Liu pula diwakili barisan peguamnya yang terdiri daripada Ram, Kamarudin Muhammad Cingki, Timothy Daud, Kimberly, Ye Wan Chun, dan Chen Wenje, manakala magistrat ialah Nur Ashraf Zolhani. Ebit berhadapan dengan 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual, membuat hantaran gambar dan perkataan lucu bermaksud mengaibkan kehormatan mangsa melalui aplikasi WhatsApp mengikut Section 509 Kanun Keseksaan. Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Kes Ebit Liu, jangan menaguk di air keruh, hingga jejas image agama. Orang ramai diminta untuk tidak menaguk di air keruh terhadap kes perbicaraan membabitkan pendakwa terkenal Ebit Liu, sehingga tanpa sedar memberi mesej buruk terhadap nilai agama. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad menegaskan atas dasar itu, orang ramai perlu menghormati proses mahkamah dan tidak mengulas kes perbicaraan tersebut. Mengulas selanjutnya, ini kerana ulasan terhadap kes perbicaraan membabitkan personaliti itu yang sedang berlangsung dikawatiri boleh menimbulkan rasa kurang senang terhadap mana-mana imej dan imej Islam sendiri, sedangkan ramai agamawan di luar sana berusaha membawa mesej agama kepada masyarakat dengan ikhlas. Saya menegaskan untuk tidak diulas kes perbicaraan ini sehingga menimbulkan rasa kurang senang terhadap mana-mana pihak dan imej agama. Saya mengambil peluang untuk mengingatkan semua rakyat Malaysia dan rakyat umum, walaupun membabitkan insan dikenali, namun ia adalah kes yang sedang dibicarakan di dalam mahkamah. Perlu untuk kita menghormati proses mahkamah dan serahkan kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan tugasnya, katanya melalui kenyataan di sini hari ini. Ebit 37 yang dikenali kerana kerap turun padang membantu masyarakat dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Tenom semalam selepas berdepan pertuduhan gangguan seksual yang dikaitkan dengan dirinya. Perbicaraan kes Ebit Liu atau nama sebenarnya Ebit Irawan Ibrahim kini memasuki hari kedua. Pada masa yang sama, Idris berkata semua pihak perlu memegang akhlak dan ilmu ajaran agama, terutama sekali kepada pendakwa dan ikon besar yang diikuti ramai orang. Beliau berkata apatah lagi kaedah fiqh tersebut bahawa seseorang itu tidak bersalah selagi tidak dijatuhkan hukuman yang membenarkan kes berlangsung. Namun, kita tetap tidak setuju dengan sebarang perlakuan yang bertentangan dengan undang-undang, apalagi perlakuan yang menceroboh kehormatan diri. Jika berlaku jenayah, ia mesti dilapor kepada pihak berkuasa dan dibawa ke muka pengadilan. Jika sabit kesalahan, hukuman yang tegas perlu diberikan kepada pelakunya, tidak kira siapapun. Ini adalah kerana untuk memberi pengajaran kepada semua pihak. Biarlah kebenaran itu dibawa mengikut saluran yang tepat dan kita terus menjadi rakyat dan umat Islam yang bertanggungjawab dalam apa jua situasi supaya agama menilai yang terbaik terhadap usaha kita sebagai seorang Muslim. Sementara itu, Idris berkata, ibu bapa pendidik, pemimpin BAK dan bukan kerajaan, NGO dan semua pihak perlu bersatu hati untuk turun padang memberi kempen kesedaran kepada masyarakat daripada jenayah membabitkan gangguan seksual. Ini adalah tugas kita semua untuk sama-sama melindungi masyarakat daripada pihak yang tidak bertanggungjawab, katanya.